Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 April. Sama saya Wan Kamarudin Ibrahim dan berikut tajuk utama berita malam ini. Aliran trafik menuju ibu negara semakin meningkat. Juga penduduk kampung tepi laut Terbengau kecewa air tiada. Baik, hari ketiga Aidilfitri menyaksikan trafik di lebuh raya utama menuju ibu kota dilaporkan mula sesak terutama petang tadi, dan pertambahan kenderaan itu ekoran orang ramai sudah mula pulang daripada bercuti dan kebanyakan akan mula bekerja semula esok. Jadi bagi mengetahui perkembangan terkini di laluan dari arah pantai timur menghala ke ibu negara, kita bersama wartawan Abdul Rahman Kunyu yang berada di Tol Gombak. Silakan Rahman, teruskan dengan laporan anda. Baik, terima kasih Wan Kamarudin yang berada di studio. Baik Wan, apa yang saya dapat kongsikan di Tol Gombak ini setakat 7 malam tadi. Jika Wan dan penonton sendiri dapat lihat keadaan di Tol Gombak ini ke arah utara, ke arah pantai timur, keadaan agak lengang, tetapi kenderaan daripada pantai timur menghala ke Kuala Lumpur agak sesak di beberapa kawasan, termasuk di KLK, Kuala Lumpur Karak, trafik sesak ke arah Kuala Lumpur iaitu 13.9 km dari kilometer 75.7 sehingga ke persimpangan Tol Bentong, 1.4 km dari persimpangan Tol Bentong ke kilometer 60.4, 4.3 km dari kilometer 59.3 ke kilometer 55.0, dan perkara ini berikutan pertambahan kenderaan yang mendadak dan juga apa yang saya boleh katakan keadaan cuaca yang tidak menentu membuatkan kesesakan trafik ini berlaku. Tetapi Wan, di LPT 1 pula trafik lancar di sepanjang kedua-dua hala Wan. Jadi ada apa-apa nasihat yang dikeluarkan oleh pihak lebuh raya untuk merancang perjalanan atau apa-apa tips yang diberi, Man? Baik, pihak lebuh raya Anih Berhad sendiri menggalakkan supaya pengguna lebuh raya agar sentiasa merancang perjalanan, waktu jadual perjalanan mereka, dan pastikan tidak berlaku sebarang kesesakan di tol-tol terutamanya, dan pastikan anda yang mengguna lebuh raya ini sentiasa top up touch and go, RFID dan sebagainya supaya baki dalam keadaan yang mencukupi, dan pastikan kenderaan berada dalam keadaan yang optimum dan dapatkan rehat yang secukupnya, kerana dilaporkan bahawa satu kemalangan telah pun berlaku tadi ekoran kerana kelalaian pemandu itu sendiri yang melanggar sebelum tol Plaza Tol itu sendiri. Jadi sekarang masih hujan di Tol Gombak? Ya Wan, di Tol Gombak ini hujan agak renyai, dan apa yang saya boleh katakan selepas daripada Tol Gombak ini keadaan trafik saya boleh katakan agak lengang menuju ke ibu kota tu Wan. Ibu kota. Baik. Terima kasih Man, ya. Selamat Hari Raya tau. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Itu tadi Abdul Rahman Kunyu di Tol Gombak. Kita beralih ke laporan lain. Kegembiraan 4 beradik berkelah bersama saudara mereka bertukar tragedi apabila 3 beradik daripadanya lemas ketika mandi-manda di Pantai Cahaya, Port Dickson petang semalam. Dan ketiga-tiga mangsa dilaporkan bersama adik lelakinya dari Banting, Selangor, dan seorang saudara lelakinya dari Perak datang berkelah ke pantai itu. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Teluk Kemang, penolong penguasa bomba Azizi alias berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 5.57 petang sebelum anggota dari BBP, Port Dickson dan Teluk Kemang dikejarkan ke tempat berkenaan. Menurutnya, mangsa wanita dikenali sebagai Arkalavani 30 tahun, Dawigi 29 dan Satya Devi 19 tahun
manakala adik lelaki mangsa Viren 26 dan saudara lelakinya J. Satiswaran 29 diselamatkan oleh orang awam dan dihantar ke Hospital Port Dickson untuk rawatan. Mayat ketiga-tiga mereka itu ditemukan kira-kira 50 meter dari pantai. Ketika kejadian, air laut dilaporkan tengah pasang dan agak bergelora. Kawasan berkenaan juga adalah kawasan larangan mandi. Mayat ketiga-tiga mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Seorang bayi lelaki terselamat biarpun tercampak keluar daripada kereta dinaiki bersama ibu bapanya yang dirempuh kenderaan lain dari arah belakang. Dan kemalangan berlaku di kilometer 291.3 Lebuh Raya Utara Selatan Plus, arah selatan pagi tadi. Bayi berusia 2 tahun itu selamat tanpa kecederaan fizikal. Namun, kemalangan itu mengorbankan ibunya, Nur Fadilah Ismail, 34 tahun, yang berada di tempat duduk penumpang hadapan Perdua Myvi yang dipandu bapa kanak-kanak itu berusia 36 tahun. Bayi itu dipercayai tercampak keluar selepas kereta dinaiki 3 beranak itu dirempuh dari arah belakang sebelum hilang kawalan dan terbalik bersebelahan laluan. Ketua Polis Daerah Kampar, Superintendent Muhammad Nazri Daud berkata, kemalangan berlaku apabila Perdua Myvi dinaiki pasangan itu dilanggar sebuah lagi Perdua Myvi dinaiki 4 anggota tentera berusia awal 20-an termasuk pemandunya berusia 22 tahun. Kemalangan itu menyebabkan ibu bayi terbabit meninggal dunia, manakala semua mangsa lain termasuk bayi yang tercampak itu terselamat. Mayat suri rumah itu dihantar ke Hospital Kampar untuk proses bedah siasat. Sebanyak 12 kes COVID-19 subvarian XBB 1.16 atau Arcturus dilaporkan di Malaysia dan kesemuanya bergejala ringan dan stabil. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata daripada jumlah kes itu sebanyak 6 kes dikesan di Sarawak, 4 di Selangor dan 2 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jelas Dr. Zaliha, subvarian di bawah family variant Omicron itu terbentuk hasil gabungan atau rekombinan varian BA.2.101 dan BA.2.75 dan sehingga 2 April lalu ia dikesan sekurang-kurangnya di 31 buah negara di seluruh dunia termasuk Malaysia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengelaskannya sebagai Variant of Interest VOI sejak 17 April 2023. Ini bermakna hasil penilaian risiko kumpulan pakar teknikal evolusi virus SARS-CoV WHO telah menilaikannya sebagai suatu subvarian yang memerlukan perhatian tetapi tidak diletakkan dalam kelas varian di bawah pemantauan. Beliau berkata walaupun Malaysia menalpasti varian XBB.116 ini sejak Mac lalu, keadaan jangkitan COVID-19 masih lagi terkawal dan tidak membebankan kapasiti perkhidmatan kesihatan di klinik dan hospital. Sambutan Aidilfitri bagi penduduk kampung tepi laut Terbengau agak suram. Ekoran ketiadaan bekalan air mencukupi dan yang berlarutan sejak kira-kira 3 bulan lalu. Lebih 100 isi rumah mengeluh. Tiada air menyebabkan sambutan Hari Raya Puasa kurang meriah berikutan kesukaran untuk melakukan persiapan sekaligus menerima tetamu dan melaksanakan tradisi kunjung-mengunjung. Seorang penduduk yang juga peniaga Amran Ibrahim berkata mereka bergantung sepenuhnya kepada penghantaran bekalan air melalui lori tangki ke rumah dalam tempoh 2 hari sekali. Namun apa yang dijanjikan syarikat air Darul Aman Sadar tiada penghantaran air ke kawasan mereka sejak sebelum Aidilfitri. Dia angkut yang ni, tengoklah macam ni. Ni, macam ni lah kat hari ni. Tengok ni. Masalah ayak, tengoklah macam ni. Ambil kamera ayak tu, ayak tu. Anak ramai. Abang dah ambil ayak yang di mana sekali? Jauh Macam bagai minta dekah ke rumah jiran. Rumah mengemis, minta kamu dotong ayak. Ya, masalah macam ni lah. Bagi Nur Fatihah Abdul Talib dan Nur Habibah Bakar, ketiadaan air ini menyusahkan mereka untuk melakukan kerja mencuci dan membersihkan diri. Paling teruk, ada penduduk terjejas terpaksa mengangkut air dari rumah jiran ataupun jiran dari kampung lain untuk meneruskan aktiviti harian. Setiap kali raya memang ayak memang tak ada. Selalunya lepas kantang juga dengan lori. Lah ni memang
Lepas hantar pun, kalau lepas hantar semua kampung, semua rumah kena tak apa ni. Sebuah kena, sebuah tak kena, memang tak sakit hati dengan sadar. Tu kalau nak basuh pinggan rumah ni memang kena angkut. Memang kena angkut. Kalau tak ada ayam harapan tu macam mana? Memang ni sini buh dan besen semua akan pergi basuh kat Muhammad Nakan dekat Jalan Raya sana. Keluar jauh pula. Ya, Muhammad Nakan ujung sana. Memang akan keluar. Selalunya memang keluar kalau ayak tak ada sangat-sangat. Buh besen-besen tu memang angkut di sana lah. Ayak ni baru angkut rumah adik tu. Tu pinggan rumah pun berapa hari dah daripada sebelum raya itu tak basuh tu. Duk angkut kadang tak cukup beda basuh, beda depa. Beda anak-anak ya, mandi apa tu. Tak tahu nak kata lah. Jadi kalau kita nak mandi rumah yang pula ni macam mana? Tak mandi? Ayak tak ada. Kalau rumah depa, kalau depa tak ada, tak mandi. Ni pun tengok ni, balik mandi ni. Kalau pipi, kalau orang tak ada, nak mandi tu nak. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Gemilang Kuala Kedah, Datuk Abdul Muttalib Harun berkata, pihaknya merayu kerajaan negeri dan SADA mengambil langkah proaktif bagi menangani masalah penduduk di kawasan Kuala Kedah yang berlarutan sekian lama. Kita minta supaya pihak kerajaan negeri, terutama sekali pihak SADA, mestilah bertindak proaktif. Tindakan yang diambil oleh pihak SADA sekarang ini membekalkan air melalui lori tidak berkesan. Rakyat masih lagi tidak mendapat bekalan yang secukupnya kerana bekalan yang dihantar ataupun dibawa oleh lori ini ada kalanya sampai dan ada kalanya tidak sampai. Beliau memaklumkan telah menghubungi pihak SADA dan diberitahu bahawa SADA telah menyediakan perancangan pelan kontingensi perayaan 2023. Menurutnya, sepanjang perayaan Aidilfitri, SADA telah membuka pusat khidmat setempat PKS di Masjid Seri Jerai bermula 21 hingga 23 April bermula jam 8 pagi hingga 5 petang. PKS ini bagi memudahkan penduduk di sekitar Kuala Kedah membuat aduan, mendapatkan maklumat terkini dan memperoleh bekalan air melalui tangki-tangki air yang disediakan sepanjang tempoh sambutan Hari Raya Aidilfitri. Aktiviti menarik pukat sejak 60 tahun dahulu. Aidilfitri, Perdana Menteri dan Jemaah Menteri di 6 negeri seharusnya tidak dipolitikkan. Dan Timbalan Presiden Parti Amanah yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, rumah terbuka yang bakal diadakan itu hanyalah bertujuan memupuk perpaduan serta merupakan medium bagi kepimpinan negara beramah mesra dengan rakyat. Penganjuran rumah terbuka membabitkan Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Katanya pembangkang tidak sewajarnya cemburu terhadap kerajaan persekutuan yang menganjurkan rumah terbuka berkenaan. Saya rasa pun Datuk Seri Anwar tidak mengadakan rumah terbuka di kediaman rasminya yang biasanya dia setiap PM buat pada pagi hari raya. Jadi kali ini beliau telah putuskan untuk kita adakan di luar Kuala Lumpur. Jadi itu cara ataupun style masing-masing apabila seorang Perdana Menteri itu diberikan amanah. Jadi saya rasa yang lain tak perlu cemburu lah. Besok kalau mereka pula ada peluang, mereka buatlah dengan cara mereka. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar Majlis Rumah Terbuka di kampung halamannya di Serkat Pontian siang tadi. Semalam Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Madno dilaporkan menganggap Majlis Rumah Terbuka itu sebagai program kempen PRN dan tidak wajar diadakan. Ia kerana katanya program itu membabitkan kos tinggi sedangkan kerajaan persekutuan sebelum ini mengewawakan langkah penjimatan. Sementara itu di Pahang, cuaca panas bukan halangan bagi lebih 2,000 orang dari pelbagai kaum hadir memeriahkan majlis sambutan Aidilfitri pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah yang diadakan di pekarangan Istana Abdul Aziz, Kuantan hari ini. Dan pada majlis berkenaan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut berkenan menyantuni rakyat yang datang bermula jam 10 pagi. Nurhaniza Ahmad Sabri yang datang bersama suami dan 4 orang anaknya dari Terengganu berasa sangat gembira pertama kali dapat bersua dengan Tuanku Agong dan menganggap ia sebagai kenangan manis. Seronok sangat. Saya rasa seronok lah, anak-anak pun seronok. Makan macam mana? Makannya Allah, hai. Rasa apa yang
yang rasa kita tak boleh nak makan, kita boleh makan. Anak-anak dapat duit raya tak? Oh, anak-anak memang dapat duit raya lah. Alhamdulillah. Semua. Bagi Pegawai Perubatan Morganis Ravichandran, majlis yang dianjurkan pihak istana bukan sahaja meriah, malah ia dapat mengeratkan hubungan antara raja dan rakyat selain berharap dapat diadakan setiap tahun. Katanya, apa yang paling berharga adalah semangat perpaduan antara kaum yang datang dan dapat duduk semeja menikmati juadah bersama-sama. Suasana ni sangat meriah dan kita kagumlah tengok suasana harmoni, semua bersemangat nak datang walaupun panas-panas macam ni, panas terik kan, semua datang happy lah juga. Ini pertama kali tengok ramai nak datang, sangat happy. Bagi pasangan suami isteri Song Wee Rong dan Chua Siu Ling yang pertama kali hadir ke sambutan Aidilfitri di Istana Pula berkata, mereka kagum melihat Tuanku Agong sangat mudah mendekati rakyat dan baginda juga amat mesra apabila disapa di samping bertanya khabar keadaan rakyat. Kena ada dan kena sentiasa, kalau boleh nak kepalangkarian tu kena rapat lagi. Sebab kita boleh join sekali. Meriah. Meriah. Ya, dan suasana tu orang ramai makan bersama dan makanan tradisional yang best belaka memang nice. Dan kita juga akan jemput ramai kawan datang sini untuk enjoy program macam ni. Ya. Sebab berbilang bangsa kan. Turut hadir pada majlis berkenaan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail, Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Salahuddin Ishak dan pembesar-pembesar Kerajaan Negeri Pahang. Tradisi menarik pukat merupakan amalan bagi nelayan pantai di Marang sejak lebih 60 tahun dahulu dan selain sebagai sumber pendapatan, aktiviti itu juga dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Dan hasil pertama ikan yang diperoleh akan dibahagi-bahagikan kepada nelayan terlibat serta penduduk yang hadir sama rata, manakala hasil kedua menarik pukat pula akan dijual. Bagi anak perantau yang pulang menyambut Aidilfitri, Muhammad Hazaruddin Ali 29 tahun, dia dan abangnya Muhammad Hamidi 39 tahun teruja kerana pertama kali melihat aktiviti menarik pukat itu. Katanya aktiviti ini sangat sesuai didedahkan kepada golongan muda, lebih-lebih lagi anak perantau kerana ia boleh mengeratkan hubungan sesama mereka. Jadi macam saya dengan abang ni dia kerja luar, jadi nak boleh ke aktiviti ni payah lah jadi dok berpeluang lah. Jadi bila kita balik kampung jalan sekali ni, bila ada aktiviti ni kira bagus, kira aktiviti yang dah. Jadi kebetulan pula mari sini kita mari nak camping, jadi tengok ada aktiviti ni kita join sekali lah. Sementara itu, Umar Abdul Aziz, 23 tahun berkata, aktiviti ini patut diadakan sepanjang masa bagi memberi peluang kepada generasi baru merasai pengalaman menarik pukat. Oh, molek kalau dia boleh kena teruskan. Sampai kau bila-bila kalau dia boleh kena hidup. Sebabnya boleh merakkan satu ruang antara perantau-perantau dengan orang kampung apa kan. Kena hok mana tak rasa mari lagi nak jalan di patah ke apa. Boleh kena benda ni. Boleh merasai. Pengarah Pusat Khidmat Masyarakat Adun Ru Rendang Marang Hassan Awang berkata, menarik pukat yang diadakan di pantai Pulau Kekabu Marang hari ini dihadiri kira-kira 300 penduduk. Sebuah bot kecil serta pukat tarik sepanjang 500 meter digunakan selain lebih 40 tenaga peserta bagi menarik pukat berkenaan. Jadi aktiviti ini yang pertamanya dapat kita mengingatkan kembalilah usaha kegigihan orang tua kita dahulu, dan dalam masa yang sama usaha yang begini saya pada pandangan saya dapat meningkatkan semangat kerjasama, semangat ukhuwah sesama kita terutama dalam kalangan generasi muda pada hari ini. Hassan berkata masa yang digunakan setiap kali menarik pukat kira-kira 30 minit dan antara ikan yang diperoleh hari ini ialah ikan susu, ikan rampang dan ikan todak. Sementara itu, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang juga hadir pada acara itu berkata program menarik pukat akan dijadikan acara tahunan. Dan insya-Allah depan ini Kerajaan Negeri akan mengadakan acara ini secara acara rasmi, acara tahunan insya-Allah. Jadi ya bukan sekadar ikan saja tapi sebenarnya aktiviti kebersamaan dalam masyarakat lah. Dan sangat unik dilaksanakan di negeri Terengganu. Tambah beliau, pihaknya akan berbincang bersama komuniti nelayan di tempat lain sebelum memasukkan acara menarik pukat ke dalam kalender pelancongan negeri Terengganu pada tahun hadapan. Krisis Sudan, pemindahan kecemasan giat digerakkan.
Memaksa lebih ramai warga asing yang terkandas dipindahkan segera dari negara itu. Dan terbaru 4 pesawat yang membawa 343 rakyat Jordan, warga Palestin, Iraq serta Syria tiba di pengkalan tentera di Amman, Jordan. Pemindahan rakyat asing digerakkan bermula minggu lepas apabila pertempuran antara tentera Sudan dan pasukan separa tentera RSF belum menunjukkan tanda reda, malah usaha genjatan senjata juga gagal. Sebahagian pemindahan keluar menggunakan jalan udara dan menerusi pelabuhan Sudan di Laut Merah. Antara negara yang telah membawa keluar rakyat mereka dari Sudan ialah Amerika Syarikat, Britain, Jerman, Sepanyol dan Mesir. Perancis juga menggerakkan misi sama di mana sebuah pesawat yang membawa kira-kira 100 orang meninggalkan Khartoum menuju ke Djibouti. Pesawat berkenaan turut membawa delegasi Kesatuan Eropah bersama beberapa warga negara lain. Terdahulu, Angkatan Tentera Sudan serta RSF saling menuding jari berhubung serangan ke atas konvoi Perancis sehingga mencederakan seorang warganya. Rakyat Lubnan yang ditemui ketika tiba di pelabuhan Sudan memberitahu AFP keadaan di Khartoum amat tragis. Malah, dia tidak dapat melupakan pengalaman terkepung di wilayah itu selama 7 hari. حاليا الخرطوم تركناها فعلا حزينة ما فيها حدا. الأبنية تبعنا الاستثمار تبعنا استثمارات كثيرة صارت على الأرض تدمرت. أنا طلعت بهيل كنزي بهيل بيجامة. هو اللي طلعت منهم بعد 17 سنة. Kelmarin Arab Saudi membawa 91 rakyatnya dan sekitar 66 warga negara Kuwait dan Qatar keluar dari pelabuhan Sudan ke Jeddah melalui Laut Merah dengan menggunakan kapal tentera. Sementara itu, Ketua Dasar Luar Kesatuan Eropah EU Josep Borrell berkata lebih 1,000 warga Kesatuan Eropah akan dipindahkan keluar dari Sudan hujung minggu ini dan beliau mengakui bahawa usaha membawa keluar warganya dari pertempuran ini adalah rumit. Sementara itu, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir ketika dihubungi bernama berkata usaha membawa keluar rakyat Malaysia dari kawasan pertempuran di Khartoum telah pun dibuat. Bagaimanapun menurut beliau, keberadaan mereka ketika ini belum boleh dikongsikan atas faktor keselamatan. Tambah beliau, proses membawa keluar rakyat Malaysia telah memasuki fasa kritikal susulan kedua-dua pihak yang bersengketa tidak menghormati genjatan senjata. Beliau turut meminta rakyat Malaysia agar mendoakan misi membawa keluar rakyat Malaysia berjaya dilakukan. Jelasnya, Wisma Putra dan agensi lain di Pusat Operasi Ops Sudan terus gigih berusaha dalam membawa keluar rakyat Malaysia dari Sudan. Sebelum ini, Datuk Seri Dr. Zamri berkata, Malaysia sudah menghubungi pentadbiran tertinggi Sudan bagi memohon kelulusan lintas udara dan mendarat di negeri itu berikutan pihak berkuasa penerbangan awam Sudan melanjutkan penutupan ruang udara negara itu sehingga 30 April. Kira-kira 32 rakyat Malaysia dilaporkan berada di 7 tempat berbeza di Sudan dan semuanya dalam keadaan selamat. Pada 21 April lalu, 2 rakyat Malaysia berjaya dibawa keluar dan dipindahkan ke tempat yang selamat. 26 lagi mayat dipercayai pengikut ajaran sesat ditemui di hutan Shakahola, menjadikan jumlah korban meningkat pada 47 nyawa. Dan terdahulu, kesemua mangsa yang juga terdiri daripada kanak-kanak dipaksa berlapar oleh seorang padri, kononnya, untuk berjumpa Tuhan. Penemuan mayat itu hasil siasatan unit jenayah Malindi susulan penangkapan seorang padri yang dikenali sebagai Mackenzie. Operasi di hutan Shakahola itu digerakkan sejak Jumaat dan masih berterusan sehingga kini. Sebelum ini, polis berjaya menyelamatkan 15 ahli kumpulan, namun 4 daripada mereka meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital. Menteri Dalam Negeri berkata hutan seluas 800 ekar itu telah ditutup dan diisytiharkan sebagai lokasi jenayah. Pihak berkuasa juga akan mengenakan hukuman paling berat kepada suspek kerana melibatkan nyawa individu tidak bersalah. Sementara itu, Pengarah Hak Asasi Manusia Afrika menyifatkan tragedi ini satu kejutan besar buat negara. Sebelum ini, Mackenzie telah ditahan polis namun diikat jamin $700 Amerika.
Gempa bumi kuat berukuran 7.1 skala Richter menggegarkan Kepulauan Kermadec berhampiran New Zealand hari ini. Gegaran pada kedalaman 49 km itu bagaimanapun tidak mencetuskan amaran tsunami. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pada awalnya gempa bumi itu dilapor berukuran 7.3 magnitud sebelum turun kepada 7.1 skala Richter. Agensi Pengurusan Kecemasan Negara NEMA memaklumkan gempa itu berlaku sekitar jam 1.42 petang waktu tempatan. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) dalam satu kenyataan berkata, gempa bumi tersebut berlaku pada jarak 1037 km timur laut dari Tauranga, New Zealand. Bagaimanapun, penilaian awal menunjukkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Baik, sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Ya, juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari saya. Jaga diri. Selamat malam.